Dalam kekangan waktu ini, saya akan menumpuk pada hanya dua topik besar. Pertama adalah perihal bersabitan gelombang ketiga dan cara pengurusannya. Dan yang kedua adalah menyinggung perihal belanjawan 2021 yang khususnya memberikan fokus kepada dalam sektor kesihatan dan juga akan saya cuba huraikan dalam waktu yang diperuntukkan. Datuk Speaker, pandemik COVID-19 yang diisytiharkan sebagai satu pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada bulan 11 Mac 2020 telah memasuki genap 8 bulan pada hari ini, 11 November, Datuk Speaker. Dunia telah menyaksikan 51 juta kes di seluruh dunia, serata dunia, dan dengan kematian 1,2 juta yang terkorban. Sehingga kini kalaulah boleh kita sebutkan dan istilahkan negara terbelah kepada negara-negara yang agak berjaya ya membendung penularan ini dan negara yang kurang berjaya ataupun gagal. Datuk OIDP Speaker, dari satu segi melihat pada ukuran kes dan juga kematian, morbidity dan mortality dengan izin, kejayaan ataupun kegagalan itu adalah satu cerminan ya kepada keupayaan dan kesiapsiagaan negara sebagai satu dengan izin proxy indicator. Kesiapsiagaan negara dalam artinya membuat persiapan dari sudut apa yang dikatakan sebagai facility ataupun keupayaan public health, ya kesihatan awam mereka dan juga fasiliti-fasiliti kesihatan, hospital base dan sebagainya. Termasuklah keupayaan kaki tangan frontliners, pakar, doktor dan seluruh tim perubatan dan kesihatan dan semua yang frontliners yang lain. Datuk Yang Di-Ketua, kalau saya boleh sebutkan bahawa dalam pembahagian itu tidak semestinya negara-negara yang maju, antaranya OECD, ya, yang termasuk dalam golongan yang berjaya. Bahkan sebaliknya, kita menyaksikan ya dalam kumpulan yang tidak berjaya, tertinggi adalah Amerika Syarikat, ya, antara lainnya France, negara-negara OECD, ya, Spain, Italia, ya, dan sebagainya. Dan dengan kematian yang telah pun kita maklumi, berbanding dengan negara-negara yang bukan saja negara-negara maju seperti Taiwan, dengan hanya kematian 7, ya, New Zealand dengan kematian hanya 25, tetapi juga termasuk ya antara negara third world seumpama Vietnam dengan kematian hanya 35 dan juga Thailand 70 kematian. Datuk Speaker, justru sangat mustahak untuk kita mengambil pengajaran dan the best practice daripada negara-negara yang berjaya, yang mampu, ya, seperti mana New Zealand, ya, yang hanya terkorban 25 orang, dan juga Taiwan, ya, yang mana di sinilah nak saya sebutkan bahawa dalam 11 bulan sejak Disember 2019 dunia perubatan telah lebih mengenali akan makhluk virus ini dinamakan ketika dulu sebagai novel coronavirus, hari ini dipanggil SARS-CoV-2 ya oleh WHO. Yang dengan kata lain, kita telah banyak ya, kemajuan pesat di segi perubatan, sains perubatan, virologi, patologi, ya, testingnya dan hari ini vaksinnya. Lalu cabaran kita seterusnya, Datuk Speaker, adalah sedikit berubah, ya, bukan saja dengan pengenalan lockdown yang dilakukan 11 bulan yang lalu oleh China di Wuhan, total lockdown. Tetapi cabaran hari ini adalah untuk kita, selagi tidak ada penampilan dan kedatangannya vaksin itu, yang sudah pun ada 11 calon vaksin itu, selagi vaksin tidak dapat kita berikan kepada rakyat kita, kita masih tetap dengan menggunakan measures, ya, public health measures ataupun pendekatan kesihatan awam. Lalu dengan itu saya mau menyebutkan sains perubatan telah lebih mengenali virus ini dan cara untuk menanganinya. Pengurusan manajemen klinikalnya,
ya, testingnya, ya, dan segalanya. Lalu nokta pertama saya adalah untuk menyebutkan betapa dalam era ini, dalam era kemajuan kesihatan awam ini, tidak lagi isunya bukan lagi perlu memilih antara nyawa dan kehidupan. Tetapi sebaliknya, era kecanggihan kesihatan awam ini meletakkan kita berdepan dengan pilihan antara kawalan pergerakan yang drastik dan keterlaluan berbanding pendekatan yang bersifat bersasar dan targeted. Justru dengan itu saya terus menyebutkan betapa pendekatan yang diambil oleh kerajaan hari ini, yang hari ini sudah pun ditegur oleh pelbagai pihak, termasuk Academy Medicine Malaysia yang merupakan satu platform 11 disiplin perubatan, juga begitu Malaysia Health Coalition, dua badan besar kesihatan dan perubatan yang mengkritik pendekatan yang bolehlah kita sifatkan dengan akronimnya PKP, KP, KP, yang belum pernah kita dengar sebagai Perintah Kawalan Pergerakan kecuali Perlis Kelantan dan Pahang, Datuk Speaker. Lalu saya menyebutkan di sini betapa mustahaknya untuk kerajaan seterusnya mengambil perhitungan ini, di mana kritikan-kritikan AMM dan juga The Malaysian Health Coalition, termasuk pribadi-pribadi, tokoh-tokoh public health physician, saya boleh sebutkan nama-nama mereka, yang telah sedikit menyelar dan kritik akan where is the science, di mana sainsnya, di mana datanya, dan di mana hujahnya untuk mengenakan CMO ataupun PKP bersyarat ini, yang dengan kata lain kita sedia maklum betapa PKP tambah lagi kalau PKP saja menatijahkan kesan yang paling buruk, bukan saja kepada ekonomi, bukan saja kepada pekerjaan, tetapi juga kepada rakyat yang menanggung tekanan kesihatan mental, kerukunan rumah tangga, the violence, domestic violence dan sebagainya. 32,000 SMEs gulung tikar dan sebagainya. Datuk Yang di-Pertua, saya telah menghabiskan waktu ini dengan menyebutkan betapa sangat mustahak. Goping. Sila, very short Goping. Terima kasih Yang Pertua dan terima kasih Kuala Selangor. Setuju tak di PKPB ini dilaksanakan di negeri-negeri di mana insiden COVID-19 ini agak rendah, merupakan satu cara keluar yang mudah. Selain daripada kalau Kementerian Kesihatan telah membangunkan kapasiti untuk contact tracing, untuk testing, untuk isolation yang cekap. Ini boleh dielakkan daripada PKPB di tempat, di negeri-negeri seperti Perak, di Kedah dan sebagainya. Dan ini merupakan satu cara mudah keluar, exit plan yang mudah untuk selindungi kelemahan dari segi keupayaan public health, kesihatan awam. Setuju tak? Terima kasih Goping, sahabat saya. Dan saya rumuskan pandangan Goping itu dan dimasukkan sekali dalam ucapan saya bahawa sebenarnya saya sebagai juga mewakili STFC, Selangor Task Force COVID-19, telah beberapa kali menyebutkan bahawa pendekatan kita yang melihat kepada pendekatan yang selain daripada lockdown adalah untuk menggunakan apa yang diistilahkan sebagai targeted, kalau perlulah enhance targeted enhance MCOs atau PKP. Dengan kata lain, kita menggunakan segala pendekatan-pendekatan seumpama menggunakan matrix, statistical matrix, epidemiology, dan menggunakan apa yang disebutkan mudahnya sebagai TTIS, testing, trace, testing, isolation dan juga support system. Yang tidak ada baru ini, contohnya di Lahad Datu, yang mana mereka tidak diberikan bekalan-bekalan yang sewajarnya. Datuk Speaker, saya merumuskan adalah sangat malang andainya kita tidak mengizinkan pihak-pihak lain untuk bersama dalam memberikan pandangan. Saya kira tidak ada monopoli dalam hal ini. Dan sebagai kerajaan, perlu diberikan ruang untuk yang lain.
Seumpama saya sebutkan juga data sharing yang semuanya telah kami kecapi satu masa dahulu. Hari ini dilihat bahawa pendekatan mengawal COVID ini seumpama ada unsur-unsur politik. Jangan sampai rakyat melihat dalam hal kesihatan dan perubatan pun masih lagi ada kita politikkan. Saya minta supaya Menteri Kesihatan yang mesti bertegas menangani kementeriannya dan juga semua kerajaan PN ini supaya tidak langsung terus-terusan mengenakan cara apa yang diistilahkan sebagai cara blunt dan crude lockdown ini. Jadi itu satu nokta yang saya rasa penting dan disuarakan oleh the Academy of Malaysian Medicine Malaysia dan juga Malaysian Health Coalition dan pakar-pakar perubatan, termasuklah seorang pribadi yang dulu pernah mengemudi KKM, Profesor Lokman, yang sangat jelas menunjukkan bahawa beliau menegaskan bahawa ukurannya bukan saja ukuran jumlah, tetapi ukuran per 100,000 population yang dikatakan rendah. Umpama negeri-negeri yang disebutkan itu tidak sampai untuk dikenakan lockdown. Hari ini Johor telah menyatakan ketidaksanggupan untuk mentaati dan mematuhi perkara yang disebutkan oleh kerajaan PN. Mereka mahu keluar daripada CMCO, mereka mahu keluar daripada PKP bersyarat itu, begitu. Datuk Speaker, saya mengalih sikit pandangan saya dan saya kira sudah cukup untuk sains, evidence, pendekatan yang lebih bijak, yang lebih smart, menggunakan teknologi, menggunakan penilaian matrik statistik, epidemiologi, menggunakan data yang patutnya dikongsi bersama di peringkat negeri supaya semua negeri-negeri di bawah persekutuan ini diberikan peluang untuk mengadakan dan bersama untuk membendung penularan COVID ini, terutamanya Selangor yang pernah kita kecapi perkongsian data sharing ini. Datuk Speaker, saya beralih sikit kepada persoalan kedua yang ini telah pun disebutkan juga oleh the Academy of Medicine Malaysia dan juga Malaysian Health Coalition, antara dua badan yang besar yang menyebutkan bahawa mereka kecewa sebenarnya dengan peruntukan yang meskipun dikatakan meningkat pada 4.23%, tetapi kalau kita ambil atas peruntukan kontrak workers saja itu telah memakan hampir 2 bilion. Dengan kata lain, peluang untuk memperkasakan, memperteguhkan, to enhance our healthcare delivery dengan izin, tidak digunakan sebaiknya. Bahkan sebaliknya, saya memerhatikan apabila kita memberikan kritikan baru-baru ini, diberikan penjelasan oleh Menteri dengan mengatakan bahawa kami silap. Peruntukan-peruntukan yang dulunya dalam OPEX sudah dipindah kepada development expenditure, perbelanjaan pembangunan. Tetapi ketika saya meneliti seterusnya, Datuk Speaker, saya mendapati bahawa at best, dengan izin, kalaulah kita nak berikan baik sangka, ia adalah paling tidak half truth ataupun tidak sepenuhnya benar. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kewangan dalam menyatakan bahawa peruntukan-peruntukan yang hilang itu adalah diletakkan di dalam program khusus di bawah 080700, sebenarnya tidak begitu juga. Apabila kita perhatikan bahawa setelah kita jumlahkan dalam bidang perubatan, kesihatan awam, kesihatan pergigian, perubatan farmasi dan pendidikan dan sokongan teknikal, kita dapati bahawa masih lagi defisitnya itu adalah 4.269 bilion. Nah, kalau kita tolaklah yang dikatakan program khusus di bawah bekalan yang disebutkan bekalan fasilitas dan kesihatan itu, ia masih lagi defisit dan lompang sebanyak RM1.379 bilion, Datuk Speaker. Lalu di manakah dakwaan bahawa sebenar-benarnya bajet ini adalah untuk memperkukuhkan dan memperteguhkan bukan saja the primary care, which is public health system, dan juga hospital based curative system itu. Jelasnya, Datuk Speaker, kali ini sangat mengecewakan kerana ia tidak benar-benar mengambil peluang untuk to turn around health spending yang sudah sekian lama adalah agak tidak pada tahap sebagai sebuah negara yang dikatakan sebagai upper middle income economy. Jadi Datuk Speaker, minta jelas sikit. Sila.
Terima kasih. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa bukan saja kita lihat ada pemotongan peruntukan, tetapi dengan mengklasifikasi ke dalam program khusus, sebenarnya ia menambahkan birokrasi. Bayangkan setiap clinical department, bagaimana mereka akan membuat perancangan atau anggaran 1 tahun. Mereka kena apply kepada program khusus tersebut. Siapa yang membuat keputusan, ini tambah birokrasi, paperwork, dan siapa ada kabel atau suara dan nyaring baru dapat. Adakah ini sebenarnya tidak baik untuk sistem kesihatan kita? Terima kasih sahabat saya Bandar Kuching. Saya rangkumkan jawapan itu begini. Ya, saya memerhatikan pakar-pakar health specialist and policies, ya, health system specialist and policies. Mereka sangat keras kritikannya terhadap perkara ini kerana ia membuka, ya, antara lain apa yang dikatakan sebagai salah guna wastage dan salah guna kuasa, corruption dan sebagainya. Saya masukkan ucapan Bandar Kuching dalam ucapan saya, Datuk Speaker. Saya lalu menyimpulkan pembentangan perbahasan saya ini dengan menyebutkan betapa tidak termasuklah hal jasa dan sebagainya. Ambil tolak tepi semua itu, dilihat daripada perspektif, ya, kesihatan, peruntukan kesihatan. Saya masih gagal untuk mencari di mana 3 bilion peruntukan untuk vaksin yang disebutkan oleh Menteri Mosti sedikit waktu dahulu. Mungkin saya silap, saya perlu diperbetulkan, tetapi saya tidak melihatnya dalam Kementerian Kesihatan, mungkin di tempat-tempat lain atau mungkin dalam peruntukan dana COVID. Tetapi jelasnya, selain daripada itu, peluang untuk memperbaiki, memperteguhkan, to enhance, ya, memperkasa health delivery system gagal dirangkumkan dan dicerahkinkan. Dan yang poin saya yang terakhir, kita mahukan persoalan menentukan, ya, apapun sifat lockdown itu, sama ada PKPB dan juga kalau dah dengan pendekatan-pendekatan lain, mestilah dikongsikan, ya, perbahasannya itu. Adakan caucus, be humble, ya, untuk kita mendengar, ya, diskusi, wacana di kalangan pakar-pakar, infectious disease. We have as well infectious disease expert, public health expert, epidemiologist. Dan bukan hanya semua berada di KKM Putrajaya, Datuk Seri Speaker. Jadi dengan itu saya mengharapkan supaya kita bersama, kalau benar-benar mahu kita bersama, untuk benar-benar teguh kita menang bersama, kita pastikan jangan hanya cakap tak ada serupa bikin, bikin pun tak ada serupa cakap. Walk your talk. Terima kasih.